pendidik yang berada di talian ini, di meeting ini adalah dinasihatkan dan diminta untuk mute mikrofon, mute webcam dan jika terdapat Bismillah. apa-apa persoalan, sila typekan soalan anda di chat box dan saya akan bacakan soalan tersebut kepada penceramah kita pada malam ini, Miss Ann. Baiklah, agenda seterusnya adalah memperkenalkan penceramah kita pada malam ini. Penceramah kita pada malam ini adalah Miss Ann Zulidia binti Muhammad. Beliau berasal dari Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Moray House College of Education, Edinburgh, Scotland dan meneruskan pengajian seterusnya di Universiti Putra Malaysia. Beliau berpengalaman mengajar sebagai seorang guru di Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan dan beliau merupakan SISC Plus Bahasa di Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. Beliau juga menyandang beberapa jawatan utama iaitu sebagai Admin Digital Classroom, MIE Trainer dan juga mempunyai sertifikat GCE Level 1 dan GCE Level 2. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Miss Ann untuk memberi perkongsian tentang creating class notebook in Microsoft Teams. Persilakan Miss Ann untuk meneruskan sesi perkongsian pada malam ini. Okey, terima kasih moderator kita malam ini, Cikgu Nirmala. Okey, terima kasih pada Cikgu Nirmala. So malam ini kita menyambung sesi webinar kita bersama MIE trainer di bawah Digital Classroom Malaysia. So kalau cikgu telah mengikuti perkembangan webinar kami telah bermula semasa PKP di awal di bulan Mac. Kemudian disambung dengan ikhlas dan kami sambung semula dengan webinar kami dengan MS Team, Microsoft Team. Okay. Bagi yang sudah mengikuti webinar ini, 2 malam lepas kita telah memulakan sesi webinar dengan using assignments in Microsoft Teams. So bagi cikgu-cikgu yang kat luar sana, prerequisite for this for this session is that maknanya saya tidak akan sentuhlah macam mana nak create classroom apa semua. So ini sedikit atas sikit level dia daripada yang lain. Okay, alright. So kita tengok apa learning outcomes for tonight. So our learning outcomes for tonight is to create class notebook. Okay, number 1. So di bawah creating this class notebook, there are a lot of features. So among the features are, the first one, kita boleh insert class materials. So bila kita dah insert class materials tu, we can also distribute the class materials to our students. So we can distribute the materials either individually or in groups. Okay. So ini sesuai lah kalau kita nak buat pembelajaran terbeza. Okay, the last one would be how to use the class notebook as a collaborative space. Okay, a collaboration space. So kita akan tengok semua feature yang saya sebutkan di atas lah. Okay, so sekarang kita pergi ke, saya pergi ke sini semula. Alright, kalau cikgu tengok di chat tu, okay, saya dah post link untuk kita menghadiri kelas di portal MOEDL, okay, portal Delima. So cikgu buka meeting chat tu, cikgu klik dan pastikan cikgu-cikgu menggunakan MOEDL punya account. Okay, alright. So cikgu akan dibawa ke creating class notebook di laman web Delima. Bagi guru-guru yang tidak mempunyai akaun MOEDL, cikgu boleh teruskan melihat demo di sinilah. Okay. Alright, kita tunggu murid-murid masuk ke kelas ini. Okay, kita beri ruang masa sedikit. Okay. Requested.
Okay, kita dah ada seorang murid kita di situ iaitu Cikgu Siti Adibah. Okay, selamat datang Cikgu. Untuk makluman, okay, kalau cikgu dah biasa dengan Microsoft ataupun yang belum biasa, Microsoft Teams merupakan educational hub ataupun one-stop center di mana Microsoft Teams ni menjadi salah satu learning management system yang membolehkan kita memuat naik bahan-bahan pembelajaran dan kita boleh berkongsi bahan pelajaran tersebut with our students out there. So, one of the things that we can do is of course remote learning. So with all the pandemic ni semua, okay, kita bolehlah join. Okay. Alright. Kalau cikgu tak dapat join melalui link tersebut, what you can do is join melalui kod ini, okay? Saya post satu lagi kod, okay? Okay, itu kod kelas. Kalau cikgu tak boleh join melalui link, cikgu boleh join melalui kod tersebut. Okey, mohon MRE trainer masuk sebagai anak murid sebab button untuk pending ni dah tak ada. Okey, so cuba. Saya bagi satu lagi link, kalau kita cubalah tengok macam mana. Kalau dapatlah cikgu join. Pastikan cikgu menggunakan akaun MOEDL, okay? Okay, ramai request untuk masuk ni. Saya masalah, saya tak boleh. Saya tak ada add member. Okay. What I can do, sekejap saya cuba. Saya cuba ambil. Tak dapat masuk ya. Okey, sekejap ya. Okey, benda-benda teknikal ni biasalah. Alright, saya cuba add member. Okey, tak boleh. Aiza boleh masuk tak? Boleh ke kan? Boleh. Boleh, dah masuk kelas. Dah masuk kelas. MOE. Oh, okey. Cuba masuk gunakan ni. PLAG 0OA. Gunakan classroom code. Okay, gunakan classroom code. Kita cuba.
Okey, dah ada 3 orang dapat masuk. Okey. Alright. Saya bagi masa seminit lagi, kita tengok, kita cuba dapatkan seramai mungkin supaya kita dapat hands on dengan dalam kelas nanti. Sebab bila kita hands on, lagi senanglah kita mendapat apa tu, experience tu. Maybe my computer is okay today. Okay. Alright, kita rasa, kita tengok ya berapa orang kita dah dapat join. Okay, still 3 people. Okay, including me 4. Sikit sangat orangnya. Okay, tak apa. Alright, so kita punya sesi malam ni kita santai saja. So mana-mana cikgu yang ada 2 device, okay, those of you out there who have 2 devices, what you can do is, okay, satu tengok macam mana. Yes. Kita boleh tengok macam mana dibuat, dan satu lagi device kita boleh gunakan untuk create the class notebook hands on. Okay, so the thing is, it's like a hand holding punya konsep. So kalau siapa yang dah ketinggalan, you just tell me, then I can put you back in track. Okay, alright. So tak apalah, kalau tak dapat join, kita dah ada at least 3 people in my class. Tak apa. Yang lain you can do on your own, okay? Tengok dulu. Alright. Okay, no worry, jangan risau. Okay. So kita dah dapat di sini. So perkara yang pertama yang kita nak buat ialah create class notebook. Okay. So kita ada 3 pelajar kita pada malam ini. So the first thing that you need to do is, okay, ke atas ni ada paparan. Okay, ada 1, 2, 3, dia ada post, dia ada files, class notebook. Okay, assignment saya tak akan sentuh sebab Cikgu Nirmala dah sentuh 2 malam lepas, and grade as well. So what I'm going to do is that, so cikgu boleh klik class notebook. Okay. Bila kita klik class notebook, paparan ini akan keluar. When this screen comes up, we click here. Okay, we click here, and then it will ask us whether we want to create from a blank notebook ataupun create from an existing notebook. So saya akan klik from blank notebook. Okay. So what happens is, the system akan bagi kita by default 3 perkara. So yang pertama ialah collaboration space. So the word collaboration itself tells us that people can work together. In this case, the teachers can edit, the students can edit as well. Okay, so collaboration space. So kita akan buat hands on this one nanti. Alright, yang kedua, dia akan beri content library. So di mana perkataan library itu membolehkan kita meminjam ataupun students can view, but teachers can edit. Okay? Students can only view, but teachers can edit the content. Teachers can add the content as well. Alright, so the third one macam folder dia, di mana students ada students notebook. Okay, so this is a private space for each student. So bila kita create nanti, each student will have their own notebook, and students can only view their own notebook saja. Okay, so but the teacher can edit the content. Okay, students can only edit their own content. Okay, so bila kita dah tengok paparan ni, kita go to next. Right, kita diberi 4 folder di sini. Okay, so 4 folder: handouts, class notes, homework and quizzes. Right, kalau cikgu tak suka, okay, the names are in English, you can edit. Okay, so you can edit, you can put nota. Okay, if you don't like it, you can remove.
Okay. Alright. But if you want to add something, click here. Maybe we can put video. Maaf Kak Ann, macam Yeah, bergaul somebody. partisipan kita. Okay, Yeah. okay, sure. Thanks Kak Ann. Please Okay. mute microphone, teachers. Thank you. Okay, alright. So, kita boleh tambah satu section kalau kita tak suka. Alright, so kita dah buat pilihan kita punya notebook. So, kita klik create. Okay, once we have clicked on the create button, so the system will generate getting your class notebook ready. So it will take some time lah. Okay, so cikgu-cikgu yang di luar sana yang tak dapat masuk kelas, it's okay. You can watch this and then you can do the hands-on while you're doing this. Alright, so kita dibawa ke paparan ini. So objektif pertama kita dah berjaya create class notebook. It says there, welcome to class notebook. Your OneNote class notebook, a digital notebook for the whole class to store text, images, handwritten notes, attachments, links, voice, video and more. Okay, so cikgu kena tengok button ni. This is a very important button because this is what we call the navigation panel. So kita akan ke sini. Alright, okay. Kita dah ada 6 students. Okay, Alhamdulillah at least 6 students. Okay, right. So kalau kita tengok tadi, kita diberi satu collaboration space, kita diberi content library dan setiap student ini akan ada folder masing-masing. So saya buka Cikgu Lim kat sini. Okay, alright. So dalam kita Cikgu Lim ada homework, class notes, video and nota. Alright, so setiap pelajar dia akan dapat benda yang sama lah. Alright, okay. At the moment, homework still kosong. So cikgu-cikgu happy, so at the moment there's no homework yet. Okay, alright. So kita akan tengok the next one is what we call content library. Okay, kita klik dekat sini using content library. So it explains to us how we can use the content library. So you can read that up later lah. Okay, so sekarang sebagai cikgu, I'm sure cikgu nak tambah bahan dalam library cikgu. So what we do here is, kita klik kat sini. Alright, kita klik kat sini. Saya akan tulis, okay, beri tajuk kepada apa yang kita nak letak di situ. So tugasan 1 katalah. Okay, alright. Cikgu kena bawa cursor cikgu ke sini. Okay, alright. Sebelum itu, semua pen kat sini cikgu dah biasa dah. Okay, ribbon kat sini. So saya tak akan sentuh ini sebab cikgu biasa guna. Alright, so klik dekat sini. Okay, insert. Okay, kalau saya tak letak cursor kat sini, kalau saya letak kat sini, alright, ini semua dia tak activate. So cikgu perlu letak cursor di sini. Okay, so kita nak attach file. Okay, right. Bila saya klik kat situ, ada 2 button yang kat sini, so kita ada choice. Okay, kita tengok apa jadi bila kita insert as attachment. Okay, kita choose file. Alright, so let's see, letak kat situ. Okay, right. Okay, saya dah pilih file saya, kita insert di sini. Okay, tengok apa jadi. Alright, dia keluar dalam bentuk ikon macam ni. So kalau cikgu klik di sini, dia akan buka lah tugasan tersebut. Tapi since it's in a library, I'm sure you want to see it in the form of bendanya lah, okay, secara fizikal. So what we can do is, klik di sini semula, insert file printout, choose file. Alright, kita pilih the same the same file, okay. Okay, tengok apa jadi. Okay, so alright, kita dah nampak secara fizikalnya, okay, secara fizikalnya tugasan itu. Alright, so kita dah boleh upload, objektif kedua tercapai sebab kita dah muat naik bahan. Okay, sekarang kita nak ke objektif ketiga. Saya ada 6 orang murid, so apa yang saya akan buat ialah agih tugasan yang ada sekarang kepada 6 orang murid tadi. Okay, so observe cikgu macam mana kita nak buat. Alright, saya pergi ke class notebook. Saya pergi ke distribute page.
saya pergi ke individual distribution. Okay, bila saya klik dari situ, alright. Oh, kita dah ada pertambahan. Okay, very good. Kita ada tambahan murid. Okay, so senarai murid keluar di sini. So kita nak agih bahan ini kepada setiap pelajar. So apa yang saya akan buat ialah saya klik dalam checkbox tu. So make sure you check all the names in the checkbox. Okay, 7 students selected there. Okay, you click next. Okay, the system asks us, kat mana kita nak letak the work just now. Okay, so I'm going to choose in homework. Alright, so sekarang saya distribute the work. Okay, alright. Okay, it says distributing to 7 students. Homework in creating classroom, class notebook. Cikgu ingat step tu ya, sebab nanti kita akan repeat the processes for the next tugasan. Okay, tadi kalau kita tengok dalam Cikgu Lim tadi kosong, okay, dalam folder. Sekarang dah ada tugasan 1. Okay, alright. Okay, Cikgu Nur Akilin kita tengok mana dia homework. Okay, ada tugasan 1. Okay, jadi saya nak minta 6 orang murid saya ni, okay, complete tugasan yang pertama tu. Cuba jawab soalan, okay. Apa istimewa tentang kelas notebook ini? Ni dalam bentuk PDF. So murid-murid saya yang 7 orang tadi, what you need to do is bawa cursor dekat sini, okay, double klik dekat cursor tu, okay, double klik dekat cursor tu. Nanti cikgu boleh jawab. Okay, cikgu boleh jawab kat situ. Okay, mari kita tengok cikgu-cikgu kita menjawab soalan. Boleh tak? Okay. Okay. Cikgu Rosmah. Mari kita tengok Cikgu Rosmah. Dah mula berjawab belum? Tugasan 1. Belum lagi menjawab. Cikgu Siti Adibah. Puan. Ya, saya. Saya Cikgu Rosmah. Okey. Mana nak keluarkan benda tu, saya tak tahu. Nak keluarkan benda mana cikgu? Yang tugasan 1 tu saya nak tekan di mana? Okey, cikgu pergi dekat kelas notebook yang ni. Nampak tak cursor saya? Oh, saya cuma ada satu device ni. Okey. Oh, cikgu pakai phone atau cikgu pakai laptop? Laptop. Laptop, okey. Cikgu pergi dekat cikgu punya folder nama cikgu. Ada kan? Dia tulis collaboration space, content library. Ini ke? Oh, saya tak nampak. Saya tengok je lah Puan. Saya tengok je lah Puan. Okey, tak apa. Okey. Alright. Cikgu tengok ya? Cikgu Rosmah ya? Saya tengok je saja. Tengok je. Okey, tak apa. Okey, kita tengok Jangan cikgu. tanya. Tak apa. Kita tengok Cikgu Siti Adibah tadi. Okey. Nampak tak? Dia berjaya menjawab soalan. Okey, tahniah cikgu. Alright, nyatakan 3 simptom. Dia kata demam, batuk dan sesama. Okey, nyatakan 4 cara bagaimana kita mencegah penularan. Okey. Mencegah penularan COVID-19. Okey, right. Saya perasan tak cikgu, bila murid-murid kita menjawab, saya sebagai guru dapat melihat secara maya online live jawapan anak-anak murid kita. So this is what we call synchronous. Maksudnya pada masa yang sama. Kalau terminologi bahasa Melayu ialah segerak. Okay, segerak. So what I can do is now, saya boleh terus mark student saya punya kerja. Okay. Saya boleh terus, oh bagus. Okay. Secara live. Okay, bagus, tepat. Okay, gitu. Tu istimewanya Microsoft Teams ni. Jadi kita tak perlu download apps lain untuk buat digital inking. Okey, tahniah cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu apa tadi? Cikgu Siti Adibah. Well done. Okey. Kita tengok Cikgu Weng pula.
Okay, Cikgu Wen dapat jawab tak? Okay, tengok homework dia. Okay, tugasan 1. Oh, tidak menjawab. Okay, mungkin tak pasti nak menjawab kot. Okay, tak apa. Alright. So kita boleh tengoklah apa sama ada murid-murid kita dapat menjawab atau tidak. Okay, alright. So itu cara kita. Okay, bagus. Cikgu Nur Akilin pun berjaya menjawab. Okay, so nampak di situ. Alright. So itu yang pertama yang kita boleh insert. Okay. Kita tengok balik insert ni. So kalau kata library, okay, saya nak tambah satu lagi page. Okay. Macam mana kita nak insert gambar pula. Okay. So saya bawa ke sini. Okay, alamak. Draw. Okay. So gambar. Kita nak insert gambar. So seperti biasa kita klik di sini. Okay. Pastikan text box itu keluar. Kita pergi insert. Okay. Kita klik. So sama ada kita nak cari daripada file, camera atau daripada online. So saya nak pilih online lah. Okay. So kita ada peluang untuk memilih daripada sini. Saya suka kucing. So I would like to choose this handsome cat here. Okay. So kita insert kat situ. Okay. Alright, there you go. Okay. Oh, mata dia biru. So kita pun boleh tulis kat situ my cat contohnya. Okay. Alright. So itu dia. Okay. Saya nak cikgu-cikgu di luar sana cuba. Okay. Letaklah dia buat dalam mana-mana tugasan homework kan. Insert gambar tersebut dan cikgu juga boleh insert yang kat bawah tu. Okay, boleh type. Alright. Yang tu cikgu boleh buat kemudian lah kan. Okay, cikgu boleh buat kemudian. Cikgu Nimala? Yeah, Miss Anne. Okay, Yes, is the pace okay? Yes, everything is going on fine. I get messages in the chat box. It's very interesting session. They're following you. Okay, Alhamdulillah. Okay, right. Okay. So kita dah boleh upload bahan-bahan ke dalam library. So ingat cikgu, bila dalam content library, teachers can upload material, students can only view. Tapi bila kita nak suruh murid-murid kita menjawab soalan, kita agihkan dalam murid-murid ini punya folder. Okay, alright. Saya dah buat file, saya dah buat macam mana kita nak upload picture. Okay, satu lagi kita nak link kat sini. Okay, kita link. At the moment, Teams, you can use Teams kat sini, link ni untuk upload materials from YouTube. Okay, you can use YouTube. Okay, so contoh, so kita create new page juga. Okay, alright, so video COVID let's say. Okay, sebab musim-musim COVID ni kita cari. Okay, so klik kat situ. Okay, you can click link kat sini. So dia akan ask for the address, the YouTube address. Okay, alright, so what we can do. Okay, satu lagi special Teams ni ialah you don't have to leave the system. Okay, semuanya ada di sini. So what I'm going to do is saya akan klik di sini. Okay, kita cari YouTube. Ada tak? Okay, kita cari YouTube. Alright, kita open. So dia open kat browser kat sini. Okay, kat browser kat sini. Okay, let's see whether we can do this. Okay, katalah COVID. Okay, kat situ. Alright. Okay. So we can copy the link from here and then kita letak kat sini lah. Okay, let's see. Ada tak? Okay, ni satu cara lah. Okay, alright. Satu cara lagi ialah you keluar the system. Okay, buka lah YouTube kat luar. Kalau susah sangat, buka YouTube. Okay, YouTube.
Okay, biasalah the same process that you want to do. COVID. Okay, alright. So kita pilih yang ni. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 9 kes yang telah Okay, copy the link and then kita letak balik ke dalam kelas kita ni. Okay, alright. So paste it here and then COVID-19 Malaysia kita tulis. Okay, kemudian kita insert. So there you go. So nanti bila kita klik kat sini nanti you will be brought to the video lah. Okay, alright. So sekarang saya nak yang the rest you can venture on your own. Okay, sekarang kita dah guna content library, kita dah tengok students personal notebook. Okay, kita nak tengok collaboration space. So ini satu lagi keistimewaan collaboration space. Okay, di mana murid-murid boleh bekerja secara online, secara beramai-ramai. Okay, kita tengok macam mana kita nak gunakan. Okay, right. Dia sedikit teknikal, jadi you have to bear with me lah. Okay, right. Okay, saya akan beri brainstorm. Okay, katalah brainstorm. STORM. Okay. Okay, brainstorm. Okay, apa saya akan buat ialah saya akan insert picture COVID. Okay, tema kita COVID. Okay, saya letak gambar ni kat sini. Alright. Okay, besar gambarnya. Kita boleh kecilkan sikit if you want to. Alright. Arahan saya kepada murid-murid saya yang 7 orang tu, saya minta cikgu buka dekat classroom, okay, collaborative space ni, okay, pergi ke page brainstorm dan cikgu type. Mohon cikgu type. Carilah mana-mana space, mana-mana space. Kita nak tengok murid-murid kita berkolaboratif, memikirkan isi-isi penting untuk menulis. Okay, good. I can see corona. Okay, good. Okay. So kita boleh tengok secara live murid-murid kita. Oh, betul lah. Tolong pergi jauh-jauh. Yes, very good. Okay. So seorang dah menulis tu. Okay. Mana 7 orang lagi? 6 orang lagi. Oh, okay, good. Apa itu coronavirus? Okay, yes, very good. So sebagai cikgu, you all boleh alihkan kat mana nak letak. Sebab kadang-kadang murid-murid kita ni bertindan-tindan. Okay, so we can put it there. Okay, very good. Okay, nampak tak? Itu keistimewaan coronavirus. Okay, cikgu ni bagus. Dia dah venture, dia boleh, dia boleh tukar colour sekali. Okay, alright. Well done. Okay, sekarang kita advance lagi sikit. Okay, okay, kita advance lagi sikit. Okay. Kita tengok berapa orang murid kita tadi. Saya kira 6 kalau tak silap. Okay, 6 kalau tak silap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 orang. So, kalau kita tengok tadi di sini, semua orang berkolaboratif dalam satu tempat. Okay, saya akan buat daripada 6 orang ini, saya akan divide mereka kepada 2 kumpulan supaya mereka akan bekerja untuk menulis satu esei di dalam 2 kumpulan yang berbeza. Okay, so macam mana kita nak buat? So what I will do is, masih lagi di bawah collaboration space, kita add page, okay, kita add title, okay, esei, katalah saya tulis esei COVID. Say essay COVID-19. Okay, right. Cikgu klik, letakkan cursor di sini. Alright, cikgu pergi kat sini. Okay. Okay, mungkin kita boleh buat gitu. Tapi memandangkan saya perlu sesi ini atau tugasan ini dalam bentuk Word. Jadi, saya akan copy, okay, benda tu, tugasan. Okay. Alright, so what we can do is saya pergi ke bahan saya ni. Saya buka template COVID-19 saya ni. Okay, alright. Okay. Okay, bukan. Salah.
bukan template lagi, saya kena beri ni Okey, tugasan. So saya kena copy dan saya letakkan di dalam tugasan. Okey, alright. So nampak tu? Alright. So kita terus beri arahan kepada murid-murid kita, mereka akan berada di dalam kumpulan ini. Okey, sebab sekarang kita ada 6 orang. Saya tengok pelajar kita tadi Cikgu Lim, katalah Cikgu Lim kat sini, Cikgu Akilin kat sini, Nur Akilin kat sini. Okey. Alright, kumpulan 2 ni saya letak Cikgu Siti Asma kalau tidak silap tadi. Okey, yang seorang lagi apa nama murid kita tadi Sekejap, saya tengok murid kita apa nama dia tadi. Cikgu Wen. Okey, kita tengok Cikgu Wen. Okey, Cikgu Wen. Alright. So kita ada 2 kumpulan. Okay. So apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena beri template yang mana mereka akan bekerja. Okey, sekarang apa yang kita buat, kita pergi ke sini. Sekarang template ini berada di dalam saya punya desktop. Okey, saya punya desktop. In order for the students to work collaboratively, kita kena letak file ini di dalam OneDrive. Okey, bila kita dalam OneDrive, kita boleh share bahan tersebut. So apa yang kita buat ialah, okey, saya buka di sini. Okey, kita kena copy dahulu. Okey, kita copy. Kita buka file new. Alright, kita paste. Okey, sekarang dia masih dalam C, cikgu. So what we have to do is dan kita belum namakan file ni. So apa yang kita buat ialah kita klik file, save as. So kita pilih, kita kena letak dalam OneDrive kita. Okay, saya letak di sini. So saya pilih folder lah. Okay, saya pilih folder. So saya letak file name group 1. Group 1. Okay. Alright, saya letak di situ. Okay. Alright, so dia dah dalam cloud lah ni group 1. So the next thing we have to do is, okay, kita pergi ke template ni, kita share. So kita ambil link untuk sharing file ni. Okay. Pastikan, okay, anyone with the link can edit. So kita klik, kita copy link. So link tu dah di copy. So cikgu pergi balik ke sini. Kita letak untuk kumpulan 1. Paste kat situ. Okay. Right, saya akan buat lagi sekali untuk kumpulan 2 pula. Okay. Sebab dia teknikal sikit. So kita pergi ke the original template. Okay. Alright. Original template ke tak? Okay, template. Alright. So kita copy. Okay. I repeat the process ya. Kita copy. Kita make as a new. Okay. And then rename the file, save as. Pilih dalam OneDrive. Okay, pilih folder mana kita nak letak. And then group 2. Group 2. Okay, kita save. And then kita kena share. Okay, share. Link. Okay, kita copy, dah edit tu. Kita copy. Alright, kita bawa semula ke kelas kita. Kita copy, paste untuk kumpulan 2. Okay, selesai. Itu tugasan. Okay, sekarang kita nak distribute kepada kumpulan. Okay, kita nak distribute pada kumpulan. Okay, kita pergi ke kelas notebook. Okay, kita distribute page. Okay, tadi kita distribute kepada individual. Okay, sekarang kita buat group distribution. Okay, alright, kita tengok. Okay, dia tanya, okay, kita untuk create, okay, select students to whom you want to distribute essay COVID-19. Okay, saya create group. Okay, alright. Oh, kita ada dah pertambahan. Okay, so ingat ya cikgu-cikgu, tugasan cikgu, Cikgu Lim buat paragraph 1, Cikgu Nur Akilin paragraph 2. Gitu. So yang lain-lain nanti boleh klik lah. Okay. Kita agihkan murid-murid kita dulu ya. Okay. Saya letakkan ini, saya namakan ini kumpulan group 1. Okay, group 1. Okay. Nampak bila kita dah kita dah type kat situ,
Ini activated. So kita save. Okay. Okay. So sistem tu akan save. Alright. So ni nama ahli kumpulan 1. Okay. Kita ada satu lagi kumpulan kita nak buat. Okay. Kita create a new group. Okay. Kita berhenti kat mana tadi? Kita letak group dahulu. Group 2. Okay. Cikgu Rosma, Cikgu Siti Diba, Cikgu Wan. Okay. Dan Cikgu Wen. Ni kumpulan 2. Okay. Save. Okay, so kumpulan 2. Right, kita patah balik ke sini. Okay, sekarang kita dah ada 2 kumpulan. So what we do next is kita klik kedua-dua group. The next step is klik next. Okay, dia tanya kita nak bagi benda ni dalam kat mana. Okay, kita klik kat homework. Katalah kita klik kat tak naklah, saya nak klik kat kelas notebook contoh. So dia akan distribute dalam kelas notebook. Okay, murid-murid kat luar sana ingat ya, cari dalam folder kelas notebook. So saya akan distribute. Okay, so dia dah distribute kepada murid-murid kita. Okay, mari kita pergi tengok kat sini, ada tak dalam folder class notes? Dah ada. Essay COVID-19. Okay, right. So saya mohon anak-anak murid saya di luar sana, cikgu klik link masing-masing, okay, dan cuba jawab, okay, essay tersebut. Tak adalah full essay kan? Okay, cuba. Right. Sebagai cikgu, what you can do is watch how your students work here. Okay, kumpulan 1 di sini kita boleh tengok sama ada mereka dah mula menjawab atau tidak. Setakat ni saya tak nampak anak-anak murid saya bekerja. Okay. Begitulah kalau kita ada remote classroom. Okay. Group tu tengok. Murid-murid, okay. Alright. Ini tandanya kehadiran anak murid saya. Okay. Ni kumpulan 2. Okay, group tu. Cikgu masukkan, letakkan cursor cikgu dari sini dan mula menaik. Okay. Okay, nampak tak cikgu? So ini advantage kita apabila kita menggunakan collaborative space ni di mana murid-murid kita boleh bekerja sama menulis satu essay. Okay, sebab kadang-kadang one long essay is a bit too much for them. So what we can do is bagi dia tugasan paragraf 1 siapa. Okay, tahniah ni siapa ni? Para 2. Bagus. Okay, berikut adalah tanda-tanda simptom seseorang itu dijangkiti coronavirus. So yang pertama, hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tekam, sakit tekak, okay, right, demam, merasa tidak sedap badan. Okay, very good. Okay, so nampak bila saya tegur macam tu tadi, student kita aware. Dia terus tukar. Okay, alright. Dan kalau kita, okay, mari kita tengok perkembangan kumpulan 1. Alah, kumpulan 1 tak ada menjawab. Okay, alright, tak apa. Mungkin dia tak tahu buka. Okay, jumpa tak? Tak dapat masuk dalam grup tu. Tak dapat masuk dalam grup. Okey, tak apa. Sebab I pakai handphone, sorry. Handphone, tak apa. Okey. At least murid-murid kita ada online presence. Okey, ada online presence. Okey. Alright. So, begitulah caranya kita menggunakan collaborative space. Ada one guest contributor is here. So kita nampaklah kat sini ni. Nampak tak? Icon ni. So bila ada presence murid kita tahu. Okay, ni kita nampak dia cuba menaik. Okay, interesting kan? Okay, interesting. Alright, so kita balik ke paparan kita yang ini. So begitulah step dia. A bit technical pada mulanya, tapi cikgu, it will be very worth it. Macam mana kita nak ni. Okay, alright. So cikgu kena ingat ya, beza class notebook collaborative space dengan assignment dia hanya most probably individual dan dia asynchronous. Maknanya kita boleh beri tugasan tu boleh siap bila. Tapi kalau class notebook ni selalunya it will be synchronous at the same time.
Okay, dan dia tak payah turn in. Kita boleh mark kat situ terus. Okay, alright. So, saya rasa itu perkongsian saya untuk malam ini. Sebab saya tak nak pergi ke review students work ini sebab ini akan disambung oleh Cikgu Wan pada Ahad malam. Dia akan menggunakan digital ink. Okay, digital ink. Alright. Okay, saya hand over to Cikgu Nimala, moderator. Okey, terima kasih Kak En. Satu perkongsian yang sangat menarik. Daripada apa yang saya baca di komen di chat box kan, memang menarik, mudah dipahami. Dan ada satu soalan Kak En daripada Cikgu Fazimi. Okey, saya bacakannya. Alright. Kak. Okey, hang on a minute. Okey. Cikgu, kiranya kalau ada tugasan untuk diberi kepada murid-murid, file dokumen itu perlu dibuat beforehand ya. Bolehkah untuk kita buat on the spot dalam Microsoft Teams itu tanpa perlu file dokumen beforehand? Inilah persoalan Cikgu Fazimi. Fazimi. Cikgu Fazimi, okey. Boleh Ya, Cikgu. Fazimi. Cikgu Fazimi. Okey, terima kasih di atas your question just now. Boleh Cikgu, sebab kalau kita tengok, alright, kalau kita tengok kat sini, we can create here, okay, content library, just add another page. Cikgu boleh type kat sini terus. Tugasan, katalah tugasan baharu. Okay, so cikgu boleh type kat sini lah. Kalau cikgu tak nak ambil daripada file cikgu. Cuma kalau kita dah ada file tu senang sikit lah. Okay. Ya, satu persoalan saja Kak En. Okey, satu menarik. saja. Terima kasih Miss Anne. Alright. Komen antara komennya sangat menarik. Terima kasih Miss Anne. Harap admin dapat upload rakaman sesi ini. Okey, nasib baik ingat rekod tadi. Oh ya, memang Kak En sudah rekod. Uh-uh. Jadi itu sajakah perkongsian dari Kak En? Okey. Saya rasa kalau Alright, tak ada Kak. soalan, okey. Yang kat dalam ni pun senyap je. Okey. So kita tengok Okay. kita tengok kita punya audience malam ni sikit saja, tak apa, as long as you all dapat ilmu. So saya tak kisahlah berapa ramai. Okay, very good. Ya, Okay. setakat ini kita ada 45 orang. Oh, audience. 45 45 Kak En. Ramai tu. I thought only 25. Okay, alright, fine, good. Gradually they join in. Good. Okay. Alright. Okay, so Mala share screen ya. Okay. Okay, malam. Stop sharing. Okay, ya, Kak. kejap ya. Okay, semalam ada satu soalan daripada Cikgu Farah. Okay. Okay, dia bertanya kalau murid kita menggunakan handphone, kat mana nak cari kelas notebook tu? Saya baru teringat. Okay, kakak nak share ke YouTube saya link tu? share. Can you see my screen? Okay, kakak. I can see your screen. Okay, yes, alright. please share the recording. Okay, right. So, kalau murid-murid cikgu menggunakan handphone, so, okay, cikgu tengok kat sini ya. Ini saya daripada screen handphone saya. So, please make sure your students dah download dua apps ni. Dia kena ada OneNote and then dia kena ada Teams. So, dia kena install these two apps. Okay, macam saya organize dalam Microsoft apps ni dalam satu folder lain lah. Okay, once they have done that, dia boleh klik dekat Teams ni, dia akan dibawa ke paparan yang ini. Alright, so ini kelas saya. So bila murid kita dah sampai ke sini, katalah dia nak klik, ini nama kelas dia, tingkatan 5 alpha. Dia kena klik di general. Okay, dia kena klik di general. Apabila dia klik di general, dia akan dibawa ke paparan ini. Okay, ada post, ada files, ada more. Okay, pastikan murid-murid cikgu klik di sini, more. Okay, sebab dia nak cari kat mana kelas notebook ni. Alright, click here and your student will be brought to this class notebook. And then click class notebook. Sebab besar kemungkinan your students will be using their handphones. Alright, thank you Mala.